Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita bertemu untuk membicarakan secara santai bicara buku La Tahzan, dan tajuk kita pagi ini insya-Allah sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi sebelum itu selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi pagi-pagi ini apa khabar? Sihat ke tak sihat ke? Macam mana? Alhamdulillah, sekarang ini saya live bersama sahabat-sahabat langsung daripada rumah saya di Selayang. Jadi diharapnya sahabat-sahabat juga sekarang ini berada dalam keadaan yang baik, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tajuk kita pagi ini tajuk yang sangat istimewa, sangat penting, kerana tajuk ini menyentuh setiap daripada insan yang bernama manusia, iaitu setiap orang yang bernama manusia pasti melalui dua perkara ini. Apa dia? Yang pertamanya melalui keperitan, kesulitan, kepayahan di dalam hidup. Dan yang kedua, sudah pasti semua daripada kita pernah melalui kemudahan, kesenangan, kegembiraan. Baik, ingatlah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kerana Allah menjadikan sesuatu itu mestilah berpasang-pasangan. Allah menjadikan sesuatu itu mestilah berpasang-pasangan. Setuju? Tidak ada yang Allah jadikan tunggal kecuali hanya Dia sahaja. Allah, Dia sahaja yang berdiri dengan sendiri, tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak ada bapa dan tidak ada anak, seperti mana yang kita ucapkan di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Esa, yakni tunggal. Tidak ada satu, tidak ada dua, ianya tunggal. Sebab itu dalam bahasa Arab dia gunakan perkataan ahad. Sedangkan kita tahu kalau siapa yang pernah belajar bahasa Arab, kalau nombor satu dia panggil wahid, wahid, itsnain, salasa, arba'ah. Tetapi yang tunggal digunakan istilah ahad. Allah itu tunggal, yakni Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Selain daripada itu, makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Allah ciptakan neraka dan Allah ciptakan syurga. Allah ciptakan malam, Allah juga yang menciptakan siang. Begitu jugalah setiap di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap yang ada kesulitan pasti ada kesudahan. Jadi itu, setelah lapar pasti akan ada kenyangnya. Setelah haus pasti ada kepuasannya. Setelah berjaga pasti akan tidur kita ini. Begitu jugalah setiap yang sakit pasti akan ada kesembuhannya. Setiap yang hilang pasti kita akan bertemu. Dan setiap yang berada di dalam kesesatan pasti akhirnya akan mendapat jalan petunjuk. Dan setiap kegelapan pasti disusuli dengan terang benderang. Dan setiap kepayahan disusuli dengan kesenangan. Sebelum kita berbicara lanjut, boleh tak sahabat-sahabat saya dapatkan heart dan juga thumbs up sebagai tanda untuk saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat ni rahmati Allah pada pagi ini. Dan juga jangan lupa yang bersama dengan saya, kita tekan button share dulu seorang sekali sebelum kita pergi lanjut untuk bicara secara santai, insya-Allah dalam jangka waktu yang pendek yang Allah berikan kepada kita ini. Kita mulakan pagi kita dengan satu perbincangan yang insya-Allah
akan memberikan rasa ketenangan di dalam jiwa kita, akan memberikan rasa ketenangan di dalam hati kita dalam mengharungi liku-liku kehidupan. Kerana sesungguhnya jalan kehidupan di dunia ini tidak selalunya lurus. Orang kata apa, dalam peribahasanya, langit tidak selalu cerah. Langit tidak selalu cerah, dan langit juga tidak selalu mendung. Jadi ada kalanya cerah, ada kalanya mendung. Setelah datangnya kemarau, pasti disusuli dengan hujan untuk menyuburkan bumi ini. Jadi oleh itu, mestilah kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan segala-galanya kepada kita, memenuhi keperluan kita yang harus kita syukuri. Selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang kita lalui, di atas segala nikmat yang telah kita terima sepanjang perjalanan hidup kita, daripada kita kecil dahulu sampailah ke zaman kita remaja, sampailah ke zaman kita dewasa dan meniti usia tua. Kita telah melalui pelbagai kepayahan dan juga kita telah menerima pelbagai jenis kesenangan dan kemudahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sudah nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Kalau nak dihitungnya itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat daripada Allah yang telah diberikan kepada kita, sudah pasti semestinya kita tidak dapat menghitungnya. Kita tidak dapat mengira setelah berapa banyak nikmat. Dan antara nikmat yang paling berharga yang telah kita terima sudah pastinya nikmat hidayat Islam, nikmat menjadi seorang yang bernama Muslim. Ini merupakan antara hidayah-hidayah ataupun antara hadiah-hadiah yang dikurniakan Allah kepada hambanya yang tidak dapat dijual beli dan tidak diberikan kepada setiap insan. Hanya manusia-manusia yang terpilih saja diberikan nikmat hidayah. Jadi sahabat-sahabat yang bersama dengan saya sekarang ini, antara insan-insan yang dipilih Allah untuk menerima hadiah yang terbesar dan teragung ini, iaitu nikmat hidayah. Walau apapun keperitan, kepayahan yang kita lalui, marilah kita beriman bahawa selepas keperitan dan kepayahan itu, pasti Allah susuli dengan kemudahan. Kita lihatlah betapa kita telah melalui kepayahan di alam persekolahan dulu. Kemudian kita telah melalui kepayahan di usia awal mudanya kita. Dan hari ini kita telah menikmati kesenangan, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat mempunyai ibu dan ayah, nikmat mempunyai ahli keluarga yang menyayangi kita, nikmat mempunyai pasangan, nikmat dikurniakan anak, nikmat diberikan tempat untuk kita berteduh, untuk kita tidur, untuk kita merasa aman dari segala kejahatan yang berlaku di luar, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang telah kita terima. Setuju? Kalau setuju boleh tak saya dapatkan heart dan juga thumbs up. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share, insya-Allah. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-52, fa'asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indih. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan dan sesuatu keputusan dari sisinya. Jadi kita senantiasa berharap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan di antara nikmat yang kita dambakan, sudah tentu akhirnya nikmat dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kepayahan dan keperitan yang kita lalui di atas kehidupan ini. Di atas kehidupan ini, di dunia ini. Jadi tidak semua kita boleh lakukan, kerana di sana terdapat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh agama Islam ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk menguji keimanan kita. Jangan kita ingat Islam ini memenjarakan. Kadang orang salah faham. Orang salah faham tentang syariat-syariat yang ditentukan di dalam agama ini.
sebagai sesuatu yang memenjarakan. Sebagai contoh, kita ambil berhijab bagi wanita. Mungkin setengah yang berfikiran liberal menganggap bahawa memakai tudung itu menyusahkan, memenjarakan daripada kebebasan melakukan apa sahaja. Sudah tentulah Allah yang Maha mengetahui kebaikan dan keburukan itu, menentukan sesuatu hukum ataupun sesuatu perkara itu adalah dengan bertujuan. Tidak lain dan tidak bukan, antara hikmah dan tujuan supaya wanita berhijab adalah untuk melindungi kemuliaan wanita itu sendiri, untuk melindungi kesucian wanita itu sendiri. Jadi yang pasti kita mestilah beriman bahawa setiap sesuatu yang dijadikan Allah itu pastinya bersebab, pastinya bertujuan, yang mungkin tidak tercapai oleh akal kita. Akal kita mungkin tidak dapat memahami kenapa Allah menentukan ataupun melakukan ataupun menyuruh kita untuk melakukan sesuatu perkara, kerana akal kita mempunyai had. Maksudnya ada perkara-perkara yang tak dapat kita fikirkan, ada perkara-perkara yang tak terjangkau oleh akal kita, yang penuh dengan, kita kata, limitation. Kita lihat pemandangan kita, mata kita tidak dapat menembusi dinding bilik ataupun dinding rumah kita, ataupun dinding pejabat kita, tidak dapat menembusinya. Begitu juga telinga kita, pendengaran kita tidak dapat mendengar sesuatu bunyi yang datang daripada jauh. Kita hanya dapat melihat sekeliling kita saja. Maksudnya banyak lagi perkara-perkara yang di luar pengetahuan kita dan hanya ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu, kalau kita merasai kegelisahan ataupun kesulitan, ataupun ada antara ahli keluarga maupun sahabat-sahabat kita yang melalui keperitan dan kepayahan, sampaikanlah berita gembira ini kepada mereka ataupun kepada diri kita sendiri bahawa fajar pasti mendatang selepas datangnya malam. Selepas datangnya malam, fajar pasti akan mendatang pada keesokannya. Begitulah juga Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang sabar dalam melalui kesulitan hidup ini. Orang yang ditindas pasti akan mendapat pertolongan. Sekiranya tidak daripada manusia, sudah pasti kita akan menerima pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kita mestilah beriman bahawa tidak ada sesuatu pun yang berlaku di atas muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tangisan akan berpenghujung dengan senyuman. Jadi janganlah kita bersedih. Setiap apa yang kita lalui hari ini hanyalah sementara. Kalau kita kematian suami, jangan bersedih. Bahawasanya kalau kita percaya suatu hari nanti kita lakukanlah amal ibadah seperti mana yang dikehendaki, dan kita percaya dan beriman suatu hari nanti pasti kita dapat bertemu kembali dengan suami yang pernah kita cintai dahulu, yang hari ini telah meninggal dunia. Jika ada di antara kita yang kematian anak ataupun kematian ibu ayah, janganlah kita terlalu bersedih, kerana marilah kita beriman bahawa suatu hari nanti pasti kita akan dapat bertemu dengan mereka. Kita doakan mereka dan kita bersama-sama dapat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita dapat kembali bertemu dengan insan-insan yang kita sayang, yang dulunya pernah menghiasi warna-warni hidup kita. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan bersama dengan mereka kembali untuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga Allah yang tidak terhingga. Jadi janganlah bimbang, kerana setiap selepas ketakutan pasti berakhir dengan perasaan aman. Dan juga kita ingat bahawa kisah yang diberikan ataupun kisah yang dinukilkan Allah di dalam Al-Quran mengenai dengan Nabi Ibrahim yang mana ingin dibakar, tetapi Allah telah memberikan nikmatnya, kerana api yang cuba digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim tiba-tiba bertukar menjadi satu angin yang menyejukkan,
seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, kunu bardan wa salama. Allah telah mengarahkan api yang cuba digunakan untuk membakar tubuh badan Nabi yang mulia, iaitu menjadi sejuk dan dingin sehingga kan tidak membawa sebarang bekas kepada tubuh badan baginda yang mulia. Begitu juga Allah telah menceritakan bahawa betapa laut yang luas tidak dapat melakukan apa-apa, malahan menjadi hamparan jalan bagi laluan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga pengikut-pengikutnya menyeberangi laut tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil jika Allah menginginkan sesuatu. Yang itulah yang mesti kita imani. Tidak ada yang mustahil bagi sisi Allah. Kalau Allah nak memberikan sesuatu kemudahan, pasti ianya sangat senang ataupun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita laluilah. Jika ada hari-hari kesukaran ataupun hari-hari kepayahan yang kita sedang lalui, jadi bersabarlah, kerana di penghujungnya pasti akan ada cahaya kegembiraan, cahaya kemudahan yang disediakan Allah bagi hamba-hambanya yang bersabar. Ketika bersembunyi dari kejaran kaum itu, Nabi Musa telah berjaya mengharungi lautan tersebut. Begitu juga kisah Nabi Muhammad SAW di waktu berlakunya peristiwa hijrah bersama dengan sahabat baginda Khalifatul Mukminin, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang bersembunyi di dalam gua. Ketika itu Abu Bakar merasa sangat dalam keadaan terancam, sangat sedih, sangat takut, sehingga Nabi memberikan ketenangan kepadanya dengan mengucapkan, la taqaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, kerana sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan setelah itu diturunkan sakinah ataupun ketenangan, bukan saja di dalam hati Nabi SAW, juga di dalam hati Sayyidina Abu Bakar, sehingga kan kedua-dua mereka merasa aman dan tentram. Walaupun mereka sedar pada hakikatnya mereka sedang diburu dan ingin dibunuh oleh pembesar-pembesar Quraisy dan pemuda-pemuda Quraisy yang dikerahkan untuk mengekori, mengejar dan untuk membunuh mereka. Tetapi pada akhirnya mereka berjaya kembali mengingati bahawa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun kemudaratan akan datang kepada diri mereka tanpa izin Allah SWT. Begitulah juga, marilah sama-sama kita mengimani bahawa sesungguhnya setiap apa yang berlaku itu pasti dengan izin Allah SWT. Oleh itu, bila kita beriman sesuatu itu datang daripada Allah, kenapa perlu kita bersedih? Kerana kita tahu Allah tidak menjadikan sesuatu itu tunggal. Seperti mana di awal tadi saya ingatkan, Allah jadikan sesuatu itu berpasang-pasangan. Jika ada hari-hari kesedihan, pasti ada hari-hari kegembiraan. Jadi, kenapa perlu kita rungsing? Kenapa perlu kita bersedih? Jadi, mereka yang terpaku pada waktu mereka yang terbatas dan dalam keadaan mereka merasa sangat kelam, umumnya hanya merasakan kesusahan dan kesengsaraan dan keputusasaan dalam hidup mereka kerana mereka melihat di sekeliling tembok-tembok dinding kehidupan mereka sahaja. Mereka lupa bahawa di luar sana, kalau kita lihat ruang lingkup bilik kita sahaja, ruang lingkup rumah kita sahaja, kita akan merasakan dunia ini sempit. Kita akan merasa dunia ini gelap. Tetapi ingatlah, di luar sana Allah telah menciptakan dunia ini dengan hamparan-hamparan dan ciptaan-ciptaan yang diberikan. Itu sangat luas, sangat luas. Jadi janganlah kita rasa sedih, janganlah kita merasa bimbang, kerana terlalu banyak nikmat yang harus kita syukuri dan akan diterima oleh mereka-mereka yang bersyukur. Marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah mengingatkan kita bahawa sesungguhnya mereka yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang sesiapa yang mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya
azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi oleh itu, janganlah kita terasa terhimpit, merasa sedih dengan apa jua yang kita lalui, keperitan hidup yang kita lalui hari ini. Kerana setiap keadaan pasti akan berubah. Setiap keadaan pasti akan berubah. Dan sebaik-baik ibadah yang kita boleh lakukan sewaktu mengharungi hari-hari yang kepayahan tersebut adalah dengan bersabar. Saya ulang sekali lagi, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tulis, iaitu sebaik-baik ibadah yang boleh kita lalui di saat kita mengharungi kesulitan adalah dengan kita bersabar. Bersabarlah, kerana sesungguhnya balasan yang disediakan bagi mereka yang bersabar itu adalah sesuatu yang manis, adalah sesuatu yang indah. Jadi betapapun hari demi hari akan terus bersilih ganti, selepas datangnya gelap malam pasti akan datang sinar fajar mentari. Begitulah juga tahun akan diganti demi tahun, malam diganti dengan siang. Yang gaib akan tetap bersembunyi. Allah, syurga, neraka, itu adalah perkara-perkara yang mesti kita imani. Perkara-perkara yang gaib akan terus kekal gaib. Dan hanya Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dengan akan segala sifatnya. Dan Allah lah yang akan kekal abadi. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah semua kepayahan dan keperitan yang kita lalui di dalam hidup kita. Oleh itu, di akhirnya sebagai rumusan, ketahuilah bahawa sesungguhnya setelah kesulitan akan tetap muncul kemudahan. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak peringatan daripada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat ini rahmati Allah ini memberikan kita suntikan semangat untuk kita bergembira dan mensyukuri Allah di atas segala apa yang kita lalui di dalam hidup kita ini. InsyaAllah esok pagi kita akan berbicara secara santai dan ringkas serta padat satu tajuk yang insyaAllah juga akan memberikan kita semangat untuk mensyukuri hidup ini, iaitu tajuknya untuk esok hari. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tolong tulis, ambillah hikmah dari setiap kejadian. Jadi esok hari kita akan belajar tentang bagaimana untuk mengambil pelajaran bagi setiap perkara yang berlaku di dalam hidup kita ini. Jadi tajuk untuk esok hari, ambillah hikmah dari setiap kejadian. Jadi secara rumusannya perbincangan kita hari ini, bahawasanya marilah kita beriman bahawa setiap kepayahan yang kita lalui itu adalah bersifat sementara sahaja. Jadi jangan kita terlalu bersedih, kerana selepas itu pasti akan ada kemudahan, kesenangan dan kegembiraan yang Allah sediakan untuk diri kita. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian sembang santai saya dengan sahabat-sahabat pada pagi ini. Sebelum kita berakhir, boleh tak saya dapatkan heart dan juga like, dan juga sahabat-sahabat boleh tak sharekan dahulu video perkongsian ini, agar sama-sama kita menghantar mesej-mesej yang positif kepada ahli keluarga dan kawan-kawan dan teman-teman kita, supaya mereka juga merasa aman, merasa tenang dengan kehidupan ini dan sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya mohon maaf jika ada sebarang keperitan ataupun kesalahan dan kepayahan yang kita terima ini. Baik, sebelum kita berakhir, ada sahabat-sahabat yang minta saya berdoa bersama-sama sahabat. InsyaAllah kita mengangkat tangan, kita berdoa ringkas InsyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana, yang maha pengampun lagi maha pengasihani. Ya Allah, ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tak kami sengajakan. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha pengasihani, ampunilah
dan rahmatilah kedua ibu bapa kami ya Allah, seperti mana mereka merahmati kami di usia kecil kami. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani, bagimulah segala nikmat dan bagimulah segala rahmat. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah, yang telah melalui keperitan di atas keperitan, yang bersusah payah mengandungkan kami selama 9 bulan, yang melalui kepahitan dan juga kesakitan melahirkan kami, dan juga melalui kepayahan dalam menyusu dan membesarkan kami. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani, ampunkanlah dosa ayah kami yang telah banyak berkorban dan bersusah payah bekerja membesarkan kami. Ampunilah juga dosa guru-guru kami ya Allah, yang banyak menyumbangkan ilmu dan bakti pada diri kami. Ampunilah juga dosa ahli keluarga kami, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah kami hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur dan ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ilmu dan rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani, hanya kepadamu lah kami berserah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan kami serta zuriat kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami umat Islam ya Allah. Satukanlah hati kami untuk terus beriman dan percaya kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kaum muslimin ya Allah. Bantulah kaum muslimin dalam menegakkan agamamu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami tidak ada daya ya Allah, melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah. Kayakanlah kami di dunia dan juga di akhirat. Jika ada di kalangan kami yang mengalami kesakitan, Kau berikanlah kesembuhan ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang melalui keperitan dan kesempitan hidup, Kau perluaskanlah dan permudahkanlah jalan hidup kami ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang menanggung dan dibelenggu hutang, bebaskanlah kami daripada belenggu hutang tersebut ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang mempunyai hajat dan permohonan, Kau makbulkanlah ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadikanlah hidup-hidup kami ini sebagai hidup-hidup mereka yang beriman dan beramal amal soleh kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah jangan lupa janji temu kita untuk membicarakan tajuk esok hari, iaitu ambillah hikmah dari setiap kejadian. Dan juga jangan lupa insya-Allah petang nanti doakan Allah terus memberikan saya kesihatan dan kesempatan untuk berkongsi ilmu tajwid dengan sahabat-sahabat. Kita baca Al-Quran sama-sama insya-Allah petang ini pukul 3.30 dan juga malam ini pukul 9.30. Jadi sama-sama insya-Allah kita kongsikan kebaikan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian santai dan ringkas daripada saya. Sekali lagi, yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.